Assalamualaikum, selamat datang ke SRTV. Okey, ini adalah satu perkongsian yang memang tidak sabar aku mau buat sebenarnya. Pasal dengan pengumuman kemasukan 4 pemain local player, pada dasarnya kita menganggarkan 3 pemain tapi 4 pemain telah diumumkan bersama Sabah FC untuk musim yang akan datang, dan satu adalah penampilan kembali daripada anak jati Sabah sendiri. Jadi video kali ini aku akan berkongsi dengan anda tentang sekali lagi news pengumuman yang telah dilakukan secara rasmi oleh Sabah FC tentang 4 pemain daripada Immigration dibawa masuk ke dalam Sabah FC bagi memperkuatkan lagi skuad kita ni, dan aku akan membawa anda untuk melihat congakan yang aku rasa bakal dilakukan oleh jurulatih kita, dan formation yang aku berikan kepada anda adalah berdasarkan last formation yang kerap kali digunakan oleh beliau. So sekali lagi, video ni adalah anggaran dan pendapat aku saja, bukan aku kata confirm semua ni akan dilakukan, dan ini adalah merupakan sekali lagi perbincangan terbuka daripada aku, idea aku kepada anda, dan seterusnya akan anda bagi feedback daripada pendapat anda pula lah, sama ada benda ni logik dilakukan ataupun tidak. Okey, good job untuk Sabah FC terlebih dahulu kerana telah mengumumkan 4 pemain yang bersama Sabah FC sekarang ni yang memang kita tunggu-tunggu, dan rumours dia pun memang sudah kita kongsikan lah pada video sebelum ni, iaitu Fayyad Zulkifli, Fazrul Daniel dan juga Halim Syahari telah diumumkan sah bersama Sabah FC, pengumuman yang telah dilakukan sebentar tadi. Dan satu lagi pengumuman yang amat terkejut kerana ini tidak berada di dalam mana-mana rumours di social media, tapi pengambilan semula pemain ni memang aku inginkan jugalah sebenarnya, iaitu the return of Hanafi Tokyo. Ramai yang tak red player ni, tapi untuk aku personally, there's something about Hanafi Tokyo yang aku suka, yang membuatkan dia ni sangat suitable untuk bersama Sabah FC selaku sub player. Lebih kurang macam tu. Aku bukan mengatakan dia ni adalah merupakan impact player yang akan merubah corak permainan Sabah FC apabila dimasukkan, tapi kepentingan dia selaku sub player amat aku rasa crucial lah untuk Sabah FC, dan ini bukan satu pengambilan yang cukup positif aku boleh katakan di setakat pengumuman yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Jadi untuk pemain import setakat ni ada satu lagi rumours yang aku perhatikan, tapi seperti biasa sebelum aku mau berkongsi tentang rumours tersebut, satu lagi pemain daripada Spain lah dikabarkan, tapi aku ingin menunggu kesahihan rumours tersebut dahulu baru aku akan keluarkan video. Aku tak akan keluarkan sebarang-sebarang, aku akan cek dulu seperti mana yang telah aku buat pada video sebelum ni lah. Dan begitu juga dengan pengumuman mengenai Jose Angel dan juga Dwi Lubitsch pun belum ada lagi diumumkan. So aku merasakan apa yang telah dikongsikan oleh Sabah FC sebentar tadi buat hari ini itu sahaja, kerana hasil dari pemerhatian aku juga setiap perkongsian dilakukan oleh media Sabah FC ini ianya berdasarkan office hour, lebih kurang macam tu. So that's why aku merasakan Sabtu Ahad tu aku kuat firasat aku mengatakan Sabtu Ahad memang tidak akan ada sebarang news daripada Sabah FC, di mana minggu ni baru news tu akan dikeluarkan. So last kali news pun dalam jam 5.30 tadi. So memang apa yang dikongsikan oleh Sabah FC sekarang ni memang berdasarkan office hour lah. Okay, waktu bekerja, lebih kurang macam tu. Aku dah tahu kenapa, tapi pemerhatian aku dia begitulah. Tapi apapun terpulang pada mereka lah macam mana mereka mau kongsikan perkembangan ini. Sabah FC janji kita mendapat berita yang kita inginkan. So okay guys, mungkin aku rasakan Jose Angel dan Dwi Lubitsch mungkin besok ataupun lusa, lebih kurang macam tu lah. Tapi sekali lagi time frame dia office hour. Okay, so sekarang kita akan pergi ke tactical board. So ini adalah anggaran aku yang aku merasakan di mana pemain Sabah FC akan ditempatkan berdasarkan apa yang kita miliki sekarang ni.
So kamu nampak sana bahagian hadapan aku merasakan akan diterajui oleh Darren Lock, Farhan Roslan dan juga Fayad, di mana bahagian midfield adalah Sifu dan juga Fazrul. Fazrul kalau kamu tengok dia punya position adalah defensive midfield. Lepas tu kita ada Ardinesh Cunningham akan menjadi right wing back dan kita akan menggunakan 3 centre back iaitu Rawison, Dominic dan juga Hanafi. Again guys, ini anggaran aku saja di mana sudah pasti penjaga gawang utama kita akan dimiliki oleh Damien Lim lah. Tidak ada lagi individu yang betul-betul layak untuk berada di position tersebut, dan aku tidak merasakan perlunya ada rotation yang cukup besar di dalam goalkeeper ni dan juga nama yang besar, kerana bagi aku Damien Lim memang sudah cukup besar nama dia. So kalau dari segi perubahan pemain pula, setakat ni kita ada dalam 22 player daripada squad pool kita hasil dari pengiran aku. Dan kalau kamu tengok dari segi rotation, untuk Darren Lock kita ada Hazard Aras, untuk Farhan kita ada Fahid, Sifu kita ada Dwi Lubitsch ataupun Rusdi di situ. Kalau dari segi defensive midfield, aku merasakan ada 3 player di mana Halim ataupun Fakrul boleh beraksi di antara center midfield atau defensive midfield. Di mana dari segi pertahanan kita ada Harith Naim yang aku rasakan lebih kepada pengganti Ingham, Zek lah juga di mana position di sebelah sini, dan juga Jose Angel lah di bahagian pertahanan. Again, ini sekiranya Dwi Lubitsch dan Jose Angel akan diumumkan, tapi kuat firasat aku mengatakan Dwi Lubitsch dan Jose Angel memang akan diumumkan tidak lama lagi. So basically kalau kamu tengok dari segi apa yang kita miliki, sorry berterabur sikit. Goalkeeper kita ada Ramzi dan juga Azlizan lah. So itu okey lah, kasih masuk juga lah, kesian juga pada orang. Okey, Azlizan juga Ramzi. So kalau kamu tengok dari segi tactical board ni, apa yang kita kurang sebenarnya adalah player yang boleh mengganti Fayad di bahagian wing. Seterusnya player yang boleh mengganti Ardinesh, dan at least satu lagi player yang boleh beraksi di bahagian central defense lah. So lebih kurang kita memerlukan lagi 3 pemain. So kalau dalam anggaran aku, sekiranya Sabah FC mau budget pada musim ni, aku rasa kita tidak perlu memenuhi kota pemain yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur, itu sebanyak 30 kan kalau aku nak silap. Dari segi budget lah aku rasakan begitu, adalah lebih bagus kita cuba fokus untuk mendapatkan 25 pemain terlebih dahulu. So rasanya logik lah 25 pemain, aku rasa logik kerana sekarang ni aku katakan tadi ada 2, aku kira balik takut aku salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Betul. Kita ada 22 pemain sekarang. So berdasarkan aku kongsi daripada tactical board sebentar tadi, ada 3 lubang yang perlu diisi oleh Sabah FC. Sekali lagi adalah bahagian wing, pengganti Fayad, pengganti Ardinesh dan juga at least satu lagi pemain yang boleh beraksi di central defense. Lebih kurang macam tu. So buat masa ni aku lebih memerhatikan Sabah FC untuk cuba mendapatkan 25 pemain at least di dalam skuad Sang Badak bagi menempuhi musim yang akan datang tanpa memenuhi kota. Kita bajet 30 lah sekarang, tanpa mengambil kira memenuhi kota 30 yang dibenarkan oleh pihak penganjur. Pasal bagi aku di sini adalah lebih baik untuk kita memiliki player atas padang starting 11 dan juga sub player yang boleh mengganti tiap player starting 11 kita untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Bagi aku itu cukup crucial. Sebenarnya kita perlu lagi lebih lah sebenarnya. Pasal kalau ada injury, contohlah kalau Darren Lock injured, so kita ada Hazard saja. Itu saja. So just in case Hazard tidak perform atau Hazard lagi injured, siapa lagi yang kita boleh harapkan sekiranya benda tu berlaku lah. So kalau kita boleh kasih penuh 30, it's a good thing. Tapi bagi aku sekarang berdasarkan lagi budget, finance, kita tidak mahu lagi ada isu masalah pembayaran gaji apa semua. Adalah lebih bagus untuk kita fokus terlebih dahulu kepada 25 pemain untuk transfer windows yang pertama. Sekiranya ada keperluan, ada budget lebih, barulah kita masukkan lagi pemain pada jendela yang kedua. So itu adalah squad pool yang kita miliki sekarang. Aku ingin berbincang mengenai possibilities Sabah FC. Bagaimana pula sekiranya mereka ingin memenuhi, at least cuba memenuhi kota
input player yang boleh beraksi di atas padang saja. So kita kembali kepada tactical board. So ini adalah apa yang anggaran aku yang ada kita miliki sekarang ni, di mana Sifu, Jose Angel, Duje Ljubic dan juga Inham. Kalau ikut rules yang disediakan oleh pihak penganjur di atas padang, aku tidak masukkan di bahagian simpanan. Kalau bahagian simpanan dia boleh beberapa player lagi, tapi untuk di atas padang kita boleh meletakkan 4 pemain bebas, maksudnya bukan ASEAN, bukan Asia. So seterusnya 1 Asia dan 1 ASEAN. So kalau kita ada sekarang Sifu, Jose dan Duje Ljubic adalah lain-lain. So kita boleh menambah 1 lagi pemain import daripada lain-lain. Inham daripada New Zealand, consider as a Asia player. Begitu juga dengan pemain daripada Australia. So aku rasakan tidak perlu lagi untuk mendapatkan pemain daripada Asia, tapi perlu menumpukan untuk mendapat pemain ASEAN. So siapakah pemain ASEAN tersebut yang rasanya perlu dibawa masuk ke dalam skuad Sabah FC ni? Tidak lain tidak bukan, sekali lagi bagi aku, of course, Fadi Awad lah, pasal dia berstatus ASEAN. Lebih kurang macam tu. So kalau kita sekiranya kita ingin mendapatkan 1 lagi pemain yang daripada lain-lain, bagi aku sekarang Sifu beraksi di forward, Duje Ljubic beraksi di Sifu, Duje Ljubic beraksi, aku tukar balik. Sifu, Duje Ljubic beraksi di bahagian serangan, Jose Angel, Ingham beraksi di bahagian defend. So logically it's either mungkin cari 1 lagi striker ataupun 1 lagi pemain yang boleh beraksi di bahagian defensive midfield. So lepas tu baru yang kota ASEAN tu kita boleh cari di bahagian wing ataupun striker. Lebih kurang macam tu lah. So that is the way I look untuk persiapan Sabah FC yang logically berdasarkan kemampuan kita lah. So aku sekali lagi mengucapkan tahniah untuk manajemen Sabah FC kerana telah mengumumkan 4 pemain yang kita harapkan. Pada mulanya rumors, tapi kita mengharap juga 4 pemain ini dimasukkan ke dalam skuad Sang Badak, dan kejutan yang telah dilakukan tersebutlah, iaitu Hanafi Tokyo telah disenaraikan di dalam skuad Sabah FC ini. So kita masih menunggu lagi pengumuman seterusnya. Aku merasakan ini lebih kepada pemain import lah, dan hopefully ada lagi beberapa pemain lokal yang boleh dibawa masuk. Cuma kalau ikut pasaran yang ada di saingan bola sepak tempatan kita ni, kebanyakannya pemain lokal memang sudah diambil oleh klub-klub lain. So tidak ada possibilities yang nyata lah untuk kita menyambar mana-mana pemain lokal di saingan bola sepak tempatan kita ni. So okay guys, itu adalah perkongsian dan pendapat aku. Again, ini pendapat sahaja, bukan aku katakan confirm, bukan katakan iya ini akan dilakukan, dan aku ingin mendengar pendapat anda pula. Tekannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya. Assalamualaikum.